إلى حضرة سيدنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله رضي الله عنه خصوصا إلى روح الإمام قطب الإرشاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد وإلى روح الإسلام من عبد الله بن الشاتر وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة ومن عمر هذا المكان سابقا ولاحقا ومن تصدق فيه ومن عبد الله فيه إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Insyaallah pada pagi Jumaat yang mulia ini penuh berkat, insyaallah kita kembali mengaji kitab Adab Sulukul Murid, yakni adab-adab langkah praktis mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampai pada muka surat 38. Ya, InsyaAllah kita baca yang Arab dulu 39, baru kita terjemah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Qutbul Irsyad wal Ibad al-Habib Abdullah al-Haddad. Wa amma riya'u fayadullu ala hulwi qalbil mura'i min azamatillahi wa ijlalihi li'annahu yatasanna' wa tazayyan lil makhlukin. ولا يقنع بعلم الله رب العالمين ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنعوه إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء. Kita masuk pada penyakit hati yang paling besar, yang kedua. Sebelumnya sudah kita kongsikan al-kibir, sombong. Sombong merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan pakaian Allah Subhanahu wa taala yang sangat tak pantas atau tak sesuai yang bila digunakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masuk yang kedua, yakni penyakit riya. Imam Haddad menyebutkan tiga penyakit kronik ni. Boleh celaka, boleh binasa seorang hamba bila membiarkan penyakit khususnya tiga ini di dalam hatinya. Bukan celaka di dunia, bukan binasa dari dunia, tapi binasa akhiratnya. Yakni sombong, riak dan hasad, dengki. Masuk pada riak. Sedangkan riak, kata Imam Haddad, menunjukkan kosongnya hati penyandang sifat riak dari keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Orang yang riak ini seakan-akan dia terus melupakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada mengagungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab dia melaksanakan ibadah bukan kerana Allah, padahal dia tahu yang paling tahu tentang ibadah dia, paling tahu dengan hati dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia menganggap pengetahuan Allah itu tak tahu. Pengetahuan Allah itu dia anggap tak ada. Oleh sebab itu dia mengharap pujian atau penglihatan daripada makhluknya. Riak ini banyak jenisnya, kan? Banyak jenisnya. Tapi penyakit yang sangat kronik riak ni. Ada orang yang riak memang ingin cari perhatian orang lain sudah.
Wah, saya kalau tak buat ni orang nanti cece saya. Akhirnya dia pun ikut solat. Ikut solat taraweh. Walaupun tak ada wuduk ni. Wah, ini bahaya orang macam ni. Oh, saya apa nama? Waduh, saya ustaz ni. Saya pengajar di sini. Jamaah tengok puasa, saya puasalah. Ustaz puasa, puasa. Balik rumah saya makan. Wah, ini bahaya ni. Ini riaknya. Memang bukan menipu ke ustaz. Itu campur sudah. Riak supaya nanti di majlis dikatakan puasa. Tapi bukan yang puasa haji-haji ni, ikhlas semua dia orang. Ini saya jarang puasa. Maksudnya apa nama? Nanti kita akan bahagia amalan ni. Ada amalan yang memang tak boleh disorokkan. Amalan ni memang kena tampakkan lah. Ada amalan yang boleh disorok, boleh ditampakkan. Kita. Tapi alhasil tingkatan riak, ya ni stage ya. Stage ni peringkat riak macam kanser lah atau COVID. Jadi ada stage 1, stage 2 kan. Stage 4 ni nak mati ni sudah. Tapi walaupun ada selamat juga. Riak pun macam tu juga. Kalau ada orang riak, tak pedulilah syarat-syarat niat. Tak peduli syarat-syarat ibadah. Janji dia dipuji orang, dia buat juga. Duit tak ada. Wah, macam mana duit tak ada? Ambil duit orang, dia sedekah depan-depan orang. Kan banyak yang buat macam ni. Ini bahaya ni. Ini memang kronik sangat ni sudah. Jadi dia ibadah dan ibadahnya tak ikut syarat pun tak apa. Janji dia dapat pujian. Ini paling. Memang tak ada campuran. Allah macam mana? Ya dia tak ingat Allah sudah. Ini yang dimaksud Imam Haddad ni. Kosongnya hati penyandang sifat riak tadi, yakni yang memiliki sifat riak dari keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesarnya. Jadi keagungan dan kebesaran Allah tak ada dalam hatinya sudah. Yang ada hanya pandangan manusia saja. Ya, pandangan manusia. Saya puasa minta maaf, padahal sampai rumah makan nanti. Ya. Atau solat jenazah. Kita tengah lepak di surau, kadang kan ada berlaku juga. Lala sekali ada jenazah, tak ada wuduk, malas nak wuduk, ikutlah solat jenazah. Nanti orang cecek saya pula, saya istiqomah kat surau ni kan. Atau saya AJK di surau ini kan. Atau saya ketua muslimat di surau ni kan. Akhirnya solat tanpa wuduk dia, solat jenazah. Untuk apa awak ni? Supaya orang, Masya Allah dia perhatian sesama makhluknya. Dia Masya Allah sudah pujian manusia yang dia harap. Ada lagi riaknya, itu yang paling dahsyat. Riak dalam amalnya, itu yang paling bahaya. Lebih bahaya lagi munafik pastinya ya. Riak dalam akidah kan. Setakat nak solat tu sebetulnya dia tak suka solat. Benci Islam, nampak Islam supaya dihormati. Di zaman Nabi Muhammad SAW ini banyak berlaku. Ini paling atas sudah. Memang bahaya ni sudah. Kekal abadi di neraka Allah SWT. Yang kedua ni yang kronik juga yang tadi. Dia tak kisah dengan Allah. Dia tak kisah dengan syarat ibadah. Janji dia ibadah untuk dapat perhatian manusia. Yang ketiga, campur-campur ni. Campur. Istilahnya benda-benda sunnah. Sebetulnya dia tak pernah buat pun. Tapi dia buat. Dia buat. Kalau di rumah dia tak buat. Bukan malas kan. Ya termasuk bukan malas tapi dia buat tu untuk pandangan manusia, itu riak. Yang ketiganya. Yang keempatnya, yang paling ringan riaknya setengah-setengah. Setengah. Ingin menunaikan solat jamaah juga sekali dengan pujian. Dan ini semuanya ya tak sesuai sudah. Kita ini istilahnya mengharap pujian Allah tapi dengan cara mengharap pujian manusia tapi dengan cara menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang yang seperti ini kan. Ada orang yang seperti ini. Jadi seakan-akan seorang pelajar, ramai seorang pelajar yang mana pelajar yang lain bagi hadiah ke gurunya. Ini bagi hadiah mungkin pakaian, ini kain bagi hadiah. Ada seorang ni yang riak. Sebab kalau saya tak bagi hadiah nanti apa kata kawan-kawan saya yang sama-sama pelajar. Akhirnya dia bagi hadiah dengan memberi untuk harapan dipuji pelajar tapi lupa walaupun tak dipuji gurunya dia tak kisah istilahnya. Apa yang diberikan?
kain atau jubah yang lobang-lobang. Kalau dipakai tu nampak auratnya. Nak buat apa? Akhirnya gurunya murka. Awak bagi apa ni? Saya nak buat solat pun tak sah nak solat dengan ni. Sebab kenapa? Tak tutup aurat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun lebih daripada itu. Jadi kita ingin dipuji manusia ni, tapi kita dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keagungan Allah, kebesaran Allah tak ada dalam hati orang yang riak tadi. Oleh itu ibadah ini yang pertama ibadah yang memang tak boleh kita sorokkan. Ibadah yang paling afdal tu disorokkan, tapi tak semestinya selalu disorokkan. Ada satu ibadah yang tidak boleh disembunyikan, tak boleh dirahsiakan. Dia ibadah ini kena tampakkan memang. Tak boleh kita nak sorokkan, memang tak boleh. Hampir mustahil. Seperti ibadah haji dan umrah. Ada orang pergi haji menyorok. Menyorok kat bagis kereta, flat. Masuk bag macam tu, tak boleh kan. Ibadah haji, ibadah umrah, ya kita kena nampak sudah. Ya kena ikhlaskan nantinya dalam hajinya. Walaupun tak sedikit orang yang pergi haji hanya untuk disebut banyak duit atau hanya untuk dapat panggilan saja nantinya. Ya, ada seperti itu juga. Atau setakat nak tunjuk travel yang ikut ni travel standard ni orang-orang kaya. Jadi dia bukan ikut travel 10,000, 20,000. Ikut yang 300,000, 100, ada 300,000 tak ada. 100,000 contohnya. Hotel pun nanti dia boleh cerita nanti. Hotel saya melangkah je terus Masjidil Haram. Satu langkah, ya lompat mungkin daripada. Alhasil ini pun riak juga jadinya. Tapi memang ibadah haji dan umrah tak boleh kita nak sorokkan. Itu termasuk ibadah yang memang dinampakkan. Yang kedua, solat Jumat. Muslimin nak solat Jumat menyorok. Nak menyorok kat mana? Nak menyorok kat mana? Secara umum, ibadah ni lebih elok disembunyikan. Kelebihannya 70 kali ganda pahala. Tapi kalau ibadah yang tak boleh disembunyikan seperti solat Jumat tadi, haji, umrah dan jihad, termasuk juga jihad fisabilillah, perang. Kalau perang menyorok, ya pengecut nama dia. Perang ni pun tak boleh disembunyikan. Jenis-jenis ibadah yang memang tak boleh dirahsiakan, itu keunggulannya berada dalam kesegeraan. Al-mubadarah. Al-mubadarah fil ibadatil alaniyah. Yang ini bersegera dalam ibadah yang tak boleh sorokkan. Jadi kalau nak haji, ada duit terus pergi haji. Itu keunggulan dia. Dapat pahala lebih lah. Kan kalau ibadah sir ni dapat pahala lebih bila dirahsiakan. Kalau yang nampak ni macam mana kita nak dapat pahala lebih? Disegerakan. Disegerakan. Jadi kalau nak pergi haji, ada duit, pergi haji. Kalau belum haji kan. Kalau kita sunnah, ya kita tengok yang paling penting nantinya. Paling afdal. Okey, haji, umrah disegerakan. Solat Jumat pun macam juga. Solat Jumat disegerakan. Lebih-lebih kalau yang hadir solat Jumat tu seorang ulama yang diperhatikan oleh orang awam, oleh umum. Itu lebih afdal. Nantinya dia disegerakan, dia dapat pahala. Sekali niat untuk ditiru dari contoh oleh masyarakat umum. Kalau ulamanya sudah datang waktu azan kedua pula tu datang ke Masjid Rasulullah. InsyaAllah masyarakat umum datang waktu iqamah nanti. Kalau imamnya datang waktu iqamah, nanti masyarakat lepas salam baru datang. Jadi dia akan ikut macam tu. Alhasil ibadah yang tak boleh disorokkan itu keunggulannya berada dalam kesegeraan, disegerakan. Adapun ibadah yang kedua adalah ibadah yang boleh disorokkan dan boleh ditampakkan. Seperti solat sunnah, seperti sedekah, kan kita boleh tampakkan dan boleh disorokkan. Mana yang afdal Ustaz? Tengok keadaan. Secara umum afdalnya disorokkan. Tapi kalau sekiranya kita orang yang diikuti seperti tadi, kan, sedekah misalkan, kalau saya tak sedekah ni, nanti yang anak murid atau orang umum tak sedekah juga. Bahkan dia sedekahnya ditampakkan, dikeluarkan duit. Ini sedekah berapa? Contohnya 1,000. Akhirnya orang nak sedekah 10 ringgit tu malu dia. Kan? Untuk ditiru macam tu. Ini masih afdal. Tapi jangan ada riak ya. Kalau 1,000 ingin dipuji itu riak namanya dia. Tapi ini tujuannya
Sedekah ni elok dirahsiakan, tapi kadang kalau posisi kita bersama anak-anak misalkan, bersama keluarga misalkan. Keluarga ini ada pakcik, ada keluarga besar contohnya. Ini ada pakcik kita sama-sama ni perlu bantuan. Macam mana kita sedekah gotong royong, ringankan beban dia. Baik adik-adik tabung ni istilahnya bagi kotak ya untuk tabung, ramai orang keluarga semua untuk ditiru, kita keluarkan duit. Dikira depan mereka ni 1 2 duit merah semua tu. Bukan merah. Merah RM10. Purple. Saya sampai lupa ni purple. Yang purple tu dikira 1 2 3 4 5 6 10. Ini padahal dia tak ada duit pun. Jadi yang kaya-kaya tu, waduh, saya kalau tak ini akhirnya dapat ni. Untuk ditiru tak ada masalah. Solat Jumat atau solat duha. Tengok guru dia solat duha, solat duha jugalah. Untuk ditiru. Solat duha kan afdal disorok kan. Sebab solat sunnah. Walaupun afdalnya di surau, tapi ya cari tempat masa tak ada orang solat duhanya. Solat duha ni khusus kan. Solat duha ni lebih afdal di masjid atau di surau kalau boleh lah. Dan itu pun di suku siang, yakni pukul 10. 10.30 macam tu afdalnya lah. Sebab itu masa yang paling ramai orang lalai masa tersebut. Paling lalai dan masih ngantuk misalnya. Kalau dah pukul 10 ni ngantuk sudah. Itu yang buat pahala naik tu, susah nak buat. Susah nak buat. Jadi kalau solat duha atau solat sunnah yang lain, sekiranya kita diikuti, jadi panutan, pahalanya kita, keunggulan orang yang niat diikuti ini, pahalanya kat mana Ustaz? Pahalanya adalah bila ada orang ikut. Jadi kalau ada orang ikut dia 1, dia dapat bonus 1. 2 seperti MLM tu. 2, 3 kan. 4 tapi ini yang halal ni. Ini yang halal. Tapi kalau kita rahsiakan, sedekahnya dirahsiakan, solat sunnahnya dirahsiakan, 70 ganda lebih afdal daripada ibadah yang ditampakkan. Lebih afdal daripada ibadah yang ditampakkan. Solat witir. Solat witir insya-Allah saya boleh buat di rumah. Elok di rumah. Tak nampak orang. Sebab kenapa? Solat witir awak ni ya, lebih afdal disorokkan, yang menyorok ni lebih afdal daripada awak depan orang. 70 kali ganda bahkan. 70 kali ganda. Itu untuk apa semuanya itu? Untuk mengelak daripada sifat riya. Untuk sifat riya. Nabi Muhammad SAW bahkan qobliyah ba'diyahnya semua di rumah baginda. Kebanyakan di rumah. Tak solat ba'diyah zuhur walaupun dibuat selepas asar pun Nabi buat di rumah. Siti Aisyah yang nampak. Ya. Sebab kenapa? Ya untuk keberkatan rumah dan untuk selamat daripada riya itu sendiri. Jadi ikutlah kita, tapi kita jangan menghukum orang kan. Bila apa tampak-tampakan, mungkin dia ada orang yang akan mengikuti dia, kita husnuzon. Yang kita perlu buat adalah tanya hati kita. Kita solat sunnah ni kerana siapa? Awak ni sedekah kerana apa? Adakah kerana ikhlas atau memang setakat nak dipuji macam tu, dan seterusnya. Sama seperti yang sudah kita kongsikan, riya ini boleh dengan pakaian, boleh dengan badan, boleh dengan cara jalan. Sayyidina Umar pernah nampak seorang sahabat, bila jalan tu merunduk je. Jadi macam orang khusyuk. Seperti orang khusyuk macam ni. Akhirnya Sayyidina Umar nampak, irfa raqabatak, ya mukmin dia katakan. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Dikatakan oleh Sayyidina Umar, angkat lehermu ini ya mukmin, wahai mukmin. Al-khusu'u laisal khusu'u fi ta'ta'ir ra'si. Khusuk tu bukan dengan merundukkan kepala. Innamal khusu'u fil qalbi, dia katakan. Hanya saja khusuk ini ada dalam hati. Jadi dia jalan tu macam ni, merunduk je dia. Macam cari duit dia hilang. Suruh angkat oleh Sayyidina Umar. Bukan suruh angkat saja, diketuk kepalanya. Jadi masa jalan dia ketuk. Khusuk tu bukan ente jalan macam ni. Ente bukan khusuk ini, nak dipuji khusuk. Nak dipuji khusuk.
Khusyuk tu di hati. Kalau ente tawaduk ke orang, ya sudah tawaduk dengan hati. Tak payah nampak-nampak macam tu. Kan sama dengan makan. Makan banyak tapi depan orang makan sikit kan. itu riak namanya. Tapi saya tengah kenyang, itu tak apa. Kan. Tapi kalau yang buat-buat depan orang, Masya Allah, khusyuk, cakap pun pelan-pelan, contoh sopan. Kan. Padahal istilahnya orang tu yang bebas macam tu lah. Kan. Yang bukan kita suruh cakap kasar tak. Maksudnya yang adanya kita kerana Allah SWT. Jangan buat-buat. Nangis cerita, Masya Allah, nangis untuk riak apa. Ini kita lah. Riak ini dalam hati. Jadi ini bukan untuk menghukum orang, tapi untuk hukum diri sendiri. Sekiranya kita buat amal ni untuk manusia, dah tak payah buat sudah. Sebab bukan bukan pahala yang kita dapat, dosa haram jadinya kita dapat. Baik. Kerana ia berbuat, kan? Dikatakan kenapa orang yang riak ini hatinya kosong daripada keagungan Allah dan kebesaran Allah, kerana ia berbuat dan berhias untuk makhluk. Perbuatan dia, hiasan dia dalam ibadahnya atau pakaiannya hanya untuk makhluk. Dan tidak merasa cukup dengan pengetahuan Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dia merasa Allah tak memantaunya, tak memperhatikan dia. Ini sangat bahaya sudah. Sangat bahaya. Kalau memang menafikan betul-betul, ya na'udzubillah min zalik, menafikan pengetahuan Allah. Barang siapa beramal soleh dan ingin agar manusia mengetahuinya seperti itu supaya memuliakannya, buat amal soleh supaya orang tahu, kemudian orang lain tu memuliakan dia. Tak kisah ni apa saja kan, memuliakan atau diundi misalkan kan. Nak jadi apa, diundi kena bagi-bagi duit kan. Kena nampak pergi haji, kena nampak solat Jumaat di saf awal kan. Untuk apa dapat undi nanti? Ini nampaklah, ini sangat nampak. Macam mana tanda dia? Ya kalau tak ada undian dia tak jamaah lah. Kalau dekat-dekat mengundi ni dia jamaah. Kan? Tak sedekah kalau dia tak ada mengundi. Kalau ada mengundi, ya, ni lagi setahun ni di Indonesia lah, lagi setahun. Di sini saya tak tahu. Sama ya. Same. Sawak-sawak. Jadi barang siapa yang beramal soleh, solat ke, sedekah ke, haji ke, umrah ke, dan ingin agar manusia mengetahuinya seperti itu supaya memuliakannya, dapat kemuliaan, dan berbuat baik kepadanya supaya orang berbuat baik kepadanya, maka ia adalah penyandang sifat riya yang bodoh dan menginginkan dunia. Hanya keduniaan, dunia ni macam-macam, bukan zakat harta kan. Pangkat itu dunia, pujian itu dunia kan. Ya ni yang macam-macam lah, berhias bukan kerana Allah, ini dosa. Dan orang kalau dipuji ni suka, walaupun tipu pujian tadi. Kita kan suka benda kalau dipuji kan suka kan. Padahal tipu je. Ya Allah, wak, lama tak nampak. Semakin muda lah awak ni. Mustahil. Mana ada orang semakin muda, semakin tua je. Lepas tu ada orang cakap macam tu, semakin muda. Habislah beli makeup lebih tebal. Yang perempuan lah, yang lelaki sama juga. Alhasil pujian-pujian tipu, kita ditipu tu mahu kita kan. Akhirnya apa? Kita berhiasnya, kita berpakaiannya kerana manusia. Nak kekalkan pujian tadi. Nak kekalkan pujian. Oleh sebab itu, ketika ada seorang ulama tu solat jamaah tu kan 40 tahun, 20 tahun kan. 20 tahun saf pertama, kemudian pada satu saat dia terlambat datang solat jamaah. Akhirnya duduk saf kedua. Ketika duduk saf kedua ni, dia gelisah. Gelisah hatinya. Gelisah kenapa? Waduh, saya duduk saf kedua, nanti orang cakap apa dengan saya? Di hatinya kan, cakap dengan hatinya. Nanti orang cakap apa pula? Lambat apa ayat tu? Akhirnya dia fikir balik. Dia fikir dengan akal sehat. Ya Allah, kenapa hatiku cakap macam ni? Maknanya aku 20 tahun ni solat di saf pertama hanya untuk mengekalkan pujian.
supaya orang terus memuji saya. Dia qadha solatnya 20 tahun. Dia qadha solatnya 20 tahun. Wah, kita kalau nak qadha banyak nih. Semua ibadah-ibadah yang nampak oleh manusia ini. Oleh itu ibadah afdolnya kalau kita memang bukan panutan, bukan ulama yang dicontohi, disorokkan saja. Ya. Kecuali ibadah yang tak boleh disorok seperti tadi haji, sholat Jumat, sholat jamaah di surau. Ya kita kan tak boleh menyorok sudah. Ya afdolnya kalau sholat ibadah tadi tak boleh disorokkan, ya afdol kita segera. Segera. Baik. Jadi mengkodok solat 20 tahun sebab ada sesuatu dalam hatinya. Padahal itu tak pasti semua, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hidup ibadahnya 20 tahun kosong? Kena skema dia. Kerja 20 tahun penat, jam pagi kan. Petang pun jam kan. Lepas tu nak pencen kena scam. Terduduk je. Terduduk, capek, penat, letih. Macam-macam sudah. Ini kalau dunia kita masih boleh kerja lagi. Kalau akhirat macam mana gitu? Kalau akhirat bahaya. Dan banyak skema akhirat ya. Sebagaimana skema dunia ni banyak, skema akhirat pun banyak. Termasuk gibahnya, buat zalim kepada orang kan. Kita kalau tak dimaafkan kan nanti pahala kita yang dirompak, bukan dirompak, diberikan kepada orang yang kita zalimi tadi. Jadi Imam Ghazali dan juga Imam Haddad di sini memberi title ya, kepada orang yang memiliki sifat riya ni adalah orang yang bodoh dan menginginkan dunia. Yang dunia ini fana, maksudnya dunia akan binasa, akan musnah. Sebab seorang yang berzuhud, yakni tidak cinta dunia, orang tidak cinta dunia ni bukan tak ada dunia. Maksudnya tidak cinta dunia yang melalaikan dia kepada Allah, yang melambatkan dia kepada ibadah kepada Allah. Kalau dunia yang semakin dia dekat dengan Allah, ya itu bagus maksudnya. Ya. Nak beli apa awak? Saya nak beli motor lah supaya laju sikit pergi surau. Afdal kerja beli motor. Kena hujan pula kan beli motor kan. Beli kereta. Cari kerja-kerja beli kereta, nak buat apa? Ibadah silaturahim, solat jamaah dan seterusnya. Itu afdal, maksudnya termasuk dunia yang terpuji. Itu termasuk zuhud juga orangnya. Dunia yang tercela, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya ra'su kulli khati'at, dunia ini punca segala keburukan di dunia ini adalah dunia yang melalaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seorang yang berzuhud, yakni zuhud maksudnya tidak cinta dunia, adalah kalau manusia menujunya dengan pengagungan dan pengorbanan harta, maka ia akan menolak dan membencinya. Orang yang zuhud sifatnya seperti ini. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Masyhur, ada mufti Hadramut. Mufti Hadramut. Alim dia mufti, ada kitabnya. Kemudian ahli ibadah, pelajarnya ramai. Satu masa ada orang bawa satu peti macam tu, isi duit. Isi duit macam, suruh buat dakwah lah. Jadi dibagikan kepadanya duit yang sangat banyak ni. Dikatakan, ditanya, kenapa awak bagi saya ni? Kenapa awak bagi saya? Sebab antum alim. Oh tak, saya tak alim. Saya tak berhak. Jadi dipuji alim kan, tapi tak mengakui alim. Saya tak alim. Oh, sebab antum ni ahli ibadah. Saya tak ada ibadah pun. Ibadah saya pun tak pasti terima atau tak. Ditolak semuanya. Sebab sifat tu tak ada pada dirinya. Dalam sekali sebab antum ni zuriyah Nabi. Akhirnya itu memang saya. Dia ambil, diagihkan kepada pelajar-pelajarnya dan fuqara masakin. Kalau sekarang ini yang bahaya ni, ya. Dipuji, oh awak kan orang pemurah ini, untuk awak pemurah apa, kedekut dia ni. Ya. Jadi tak boleh sebetulnya, istilahnya alim pun jauh daripada alim. Kita boleh baca je, bukan apa kan. Istilahnya, oh sebab awak ni ahli ibadah. Ibadah apa yang kita buat? Sedekah-sedekah. Dan itu ada hukumnya nanti. Baik. Orang yang zuhud menolak kan, bahkan membencinya. Pengagungan daripada, bukan benci ni maksudnya terus dendam apa, tak suka macam tu. Tak suka. Mereka lebih suka menyorok kan, lebih suka merahsiakan amalnya.
Orang ini mencari dunia dengan amal akhirat. Adakah yang lebih bodoh darinya? Orang riak maksudnya ya. Orang riak ni ya, mencari dunia dengan amal akhirat. Adakah yang lebih bodoh daripada orang ni? Dia solat hanya untuk kebaikan orang. Dia solat hanya untuk pujian orang. Ya. Dan ada lagi yang ini ya, cari kutip dana. Kutip dana untuk siapa? Anak yatim. Anak yatim. 50% untuk dia, 50% untuk anak yatim. Ini sama juga nih. Ini penunggang agama sebutnya. Menunggang agama, ceramah kat mana-mana. Tak boleh ke ustaz ambil daripada harta macam tu? Bukan tak boleh, kita ambil sepatutnya. Dan bukan 50%, 50% tu banyak sangat. Kan buat pentadbiran anak yatim kan susah juga. Ada istilahnya ada masa yang diluangkan, ada tenaga yang dikeluarkan. Jadi bayaran tu atau upah tu yang sesuai. Bukan terus dapat gaji sebulan untuk pentadbiran anak yatim ni gaji dia 10,000. Anak yatim setiap bulan dapat 1,000. Ini yang yatim yang mana satu ni? Pengurusan ke budak-budak tadi? Ini termasuk penunggang agama ni kan. Nampak baik apa semua. Kan ada cerita. Bukan ada, memang kenyataannya ada. Anak yatim makan telur saja. Mudir dia makan ayam pula. Kekurangan padahal duit banyak. Itu sangat bahaya. Jadi termasuk orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Adakah yang lebih bodoh darinya? Jika ia tidak dapat berzuhud di dunia, maka seharusnya ia mencari dunia dari penguasanya dan dia adalah Allah. Tak payah cari dunia daripada manusia. Tapi mintalah dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti memberi sudah. Tak kerja ustaz, ya kerja juga. Kerja itu mesti kita sebabkan kita hidup di dunia ada sebab sebab. Siapa yang makan insya-Allah kenyang. Kalau nak kenyang tak makan, ya tidur saja, mimpi nanti, mimpi kenyang. Bangun lapar lagi. Ya. Jadi kalau nak sesuatu ya kena usaha. Nanti yang menentukan, yang memudahkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih kalau orang ni bertakwa kepada Allah. Saya tak naklah kerja ni kerja haram. Tapi ini gaji besar. Macam mana saya nak kerja tak ada kemahiran. Ente tinggalkan saja. Dan ente dah menuju ketakwaan kepada Allah, Allah tak akan biarkan orang takwa kelaparan. Janji usaha cari yang halal. Berapa ramai orang berhenti daripada kerja haram, mula-mula memang dia kesulitan, kesusahan, tapi lala sekali lebih banyak gajinya daripada yang haram tadi. Jadi sepatutnya dia jangan cari dunia daripada manusia. Tapi carilah dunia daripada Allah. Maksudnya dengan ikut cara dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sesungguhnya hati setiap makhluk ada di tangannya. Ada di tangan Allah. Ada di maksudnya tangan ni kekuasaan ya. Ada di kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak menipu orang boleh, tapi kita tak boleh menipu Allah. Kita nak cakap macam ni ke orang, saya buat macam ni, saya puasa, saya buat ni. Kita boleh cakap, orang boleh percaya kita. Tapi Allah tak tahu di sana. Dia akan menghadapkannya, yakni dunia ni, kepada siapa yang menghadapkan diri kepadanya. Dunia akan dimudahkan kepada orang yang menghadapkan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man khodamani fakhdumu. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi. Siapa yang khidmat kepadaku, melayan agamaku, maka layan dia wahai dunia. Suruh menjadi pelayan, orang yang menjadi pelayan kepada Allah. Tapi siapa yang menjadi pelayan kepada dunia, maka hinakanlah dia. Tak dapat kebanyakan. Rezeki kita ni dah kan sudah ditetapkan ya, selepas kita umur 4 bulan, 120 hari. Rezeki dah ada semua. Maknanya apa? Maknanya yang perlu cari itu ketakwaan kepada Allah. Rezeki itu pasti ada nantinya. Rezeki pasti ada. Dia akan menghadapkannya dunia kepada siapa yang menghadapkan diri kepada Allah SWT dan memudahkannya baginya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Wa ammal hasadu. Baik, kita akan sampai pada hasad. Jadi untuk obat riak itu sendiri kan, kalau kita suka cari perhatian orang,
Kalau kita tak semangat, kalau tak ada orang, itu kena perangi diri kita dan usahakan ibadah tu jangan tampakkan sudah. Memang sorokkan. Saya tak boleh lah Ustaz. Sebab ibadah ni mula-mula kita kadang ikhlas. Tapi kalau dah nampak orang, ditambah disempurnakan. Itu termasuk riak juga. Walaupun riak juga. Kan? Sepatutnya dia baca Qul huwallahu ahad. Kalau solat seorang, Qul a'udzu binnas, sebab ada orang baca ad-duha. Dan sama itu juga dengan bacaan Al-Quran. Sayyidina Malik bin Dinar berkata, Al-Qurra ni salasah. Orang yang membaca, mengajarnya ada 3 jenis. Qurra'ur Rahman, ada orang yang membaca kerana Allah. Ada Qurra'ud Dunya, membaca kerana dunia. Ada Qurra'ul Muluk, membaca kerana raja, penguasa. Qurra'ur Rahman yang membaca kerana Allah. Jadi dia baca Quran, di mana-mana sama bacaannya. Jadi bila ada orang dia tartil, tak ada orang pun dia tartil. Kalau kita di rumah baca, laju. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan orang, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak. Iqra' dia, makhraj dia. Ini dunia sudah. Masuk dunia. Kalau muluk tu baca di penguasa-penguasa. Dia tak baca Quran. Depan penguasa dia baca Quran. Ayat-ayat yang memuji penguasa. Atau dengan suara ditampakkan supaya dapat hadiah daripada penguasa. Dunia sama itu juga. Jadi kelebihan yang ada pada diri kita itu boleh membuat kita riak lah, mencari perhatian sesama. Kelebihan apa sajalah, ilmu ke, suara ke, bacaan ke, apa saja yang kelebihan dari kita. Kalau kita tak sedar, tak ada ilmu, maka kebanyakan untuk mencari perhatian makhluknya. Apa saja kelebihannya sudah. Ilmu sama juga, baca Quran sama juga. Suara sedap sama juga. Apa dia? Handsome sama. Handsome macam mana nak manfaatkan kehandsoman? Atau kecantikan? Supaya dapat pahala. Pakai burdah. Handsome ya takwa kepada Allah sudah. Tak perlu melihat kepada kelebihan itu sendiri. Macam mana nak kontrol satu kelebihan tu? Ya kita kena sedar bahawasanya itu adalah kurniaan Allah. Tak ada usaha kita pun. Tak ada usaha kita. Kita ada ilmu, alhamdulillah itu kurniaan Allah. Kita ada harta, itu pun kurniaan Allah. Dan lain-lainnya. Pangkat dan semuanya. Kalau kita tak sedar itu kurniaan Allah, ya sudah. Kita akan gunakan untuk manusia dan makhluk Allah SWT. Jadi untuk mengobati riak itu sendiri adalah membiasakan diri melawan, membiasakan diri bermujahadah melawan sifat nak tunjuk itu, sifat nak tunjuk. Dan juga biasakan untuk merahasiakan amalan, merahasiakan amalan yang boleh dirahasiakan. Dan yang paling penting adalah sedar itu semua adalah kurniaan Allah. Yakni semua kelebihan yang ada pada diri kita adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya 10. Yang supaya mudah ikhlas. Ya, supaya tak riak, dia semua mudah ikhlas. Para ulama menganjurkan baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Baca sebanyak-banyaknya lah. Surah Al-Ikhlas ni bila kita baca 11 kali, kita akan dibinakan istana di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau 3 kali kan hatam Quran. Seperti hatam Al-Quran. Pahalanya itu seperti hatam, bukan sama, seperti hatam Al-Quran. Kalau 3 kali. Sebab dalam satu hadis kan Nabi bersabda bahwasanya suratul Ikhlas ni sulusul Quran, sepertiga Quran. Maknanya kalau sepertiga kali 3 sama dengan 1.
dibuat oleh dikatakan oleh Nabi, siapa di antara kalian yang boleh hatam Quran cepat? Sahabat terus berebut, saya Rasulullah. Baik, siapa yang boleh cepat? Saya nak tengok. Sayyidina Ali baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali saja. Saya dah hatam Rasulullah. Sebab Sayyidina Ali pernah dengar daripada Nabi Muhammad SAW. Pandai engkau Ali. Engkau baca surah Al-Ikhlas 3 kali terus. Itu hatam Quran. Tapi kalau baca 11, dapat rumah. Bukan rumah, istana. Lebih besar lagi. Nak buat istana kat dunia kan susah kan. Buat istana di akhirat je. Kita pun kekal nanti di akhirat. Baca Al-Ikhlas. Dan orang yang banyak baca surah Al-Ikhlas, insyaAllah dibuat kelebihannya ya, dimudahkan untuk ikhlas. Dimudahkan untuk ikhlas tadi. Sehari masa tak ditentukan ya. Al-Ikhlas. Dikatakan ya, satu ini juga amalan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ni, yakni himpunan-himpunan faedah daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah ni. Dan termasuk faedah di sana ditulis bagi sesiapa yang ingin luas rezekinya, baca surah Waqiah kan. Baca surah Waqiah, kemudian sebelum doa baca Al-Ikhlas 11 kali. Jadi 11 tu dibaca selepas surah Al-Waqiah. Bukan Waqiah ya. Jadi idza waqa'atil waqi'ah sampai akhir, nanti Waqiah Qul Huwallahu Ahad. Ikhlas nanti. Tapi yang penting itu mujahadah lah. Maksudnya mujahadah usaha untuk tak sibuk dengan pujian orang. Jadilah diri semula jadi saja. Tapi bukan semula jadi yang jahat. Saya semula jadi macam ni dah Ustaz, mulut celupa. Jangan, dosa nanti. Oh engkau ni bodoh engkau ni. Oh ini tak boleh. Yang maksudnya semula jadi yang selaras atau selari dengan syariat Nabi. Syariat Nabi Muhammad SAW. Memang ada orang yang lurus kan. Ada orang yang lurus. Apa saja tegur depan-depan orang pun tegur. Tapi dia tak ada nak puji orang, nak ini. Memang dia nak tegur je. Kan ada orang jenis-jenis macam ni. Tak buat-buat dia. Tak action macam tu. Memang asal dia adalah macam tu. Buat salah depan dia terus tegur. Kan ada orang seperti ini. Ini tak ada riak. Oh kalau sebagian orang yang riak macam mana? Kalau riak, dia tak boleh diam. Dia tampakkan dia tu nahi mungkar. Apa kau buat macam ni kan? Padahal dia sendiri buat kat rumah. Jadi riaknya, ini ia boleh riak daripada sana. Tapi ada orang juga yang lurus. Alhasil itu orang ni, hal dia lah. Maksudnya bab riak ni bukan kita biarkan dia buat maksiat. Tak, maksudnya riak ni, maksiat hati kita tak boleh hukum orang lain. Kita husnuzon saja. Oh ada orang ini suka sedekah, suka menampak-nampakkan sedekah. Oh dia mungkin nak ditiru. Supaya diikuti, supaya dicontoh oleh orang lain. Ini kita husnuzon saja. Tapi yang perlu ditanyakan adalah hati kita sendiri kita tanyakan. Oleh itu Imam Ghazali dalam nasihatnya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, engkau ni bangun malam, belajar sampai lewat malam, ya. Apa sesuatu yang mendorong kau buat demikian tu? Sampai engkau nak alim sangat, engkau nak belajar sangat, apa yang menjadi pendorongnya? Adakah kau setakat nak dikatakan alim nanti atau jadi ulama yang ada ada pandangan daripada manusia, atau engkau memang kerana Allah Ta'ala? Suruh ditanyakan oleh Imam Ghazali pada anak muridnya. Itu juga menjadi pengajaran untuk kita. Sebelum kita buat amal, apa yang mendorong kita untuk buat amal tadi? Kalau macam tu saya ingin manusia, ya rubah. Bukan jangan buat. Oh saya solat ba'diyah ni kerana manusia lah Ustaz. Ya dirubah maksudnya, niatnya tu. Tapi tak boleh disuruh, pergi solat rumah. Kalau memang kita ingin dapat pahala daripada Allah, ya confirm kita boleh buat sebetulnya. Tapi kalau kita ingin dapat pandangan manusia, kita tak boleh buat ibadah sudah. Kalau tak ada orang. Tapi kalau kita ikhlas kerana dapat pahala Allah SWT, ya kita boleh buat kat mana-mana. Sebab kita mengharap hadiah daripada Allah. Pahala daripada Allah. Sama ada seorang perempuan, seorang isteri nak hadir satu majlis ilmu contohnya ni,
atau nak hadir ialah majlis ilmu atau berjumpa dengan satu ulama, dia niatkan besar pahalanya majlis ilmu. Tapi suami dia tak benarkan. Suami dia tak benarkan. Apa yang perlu dibuat oleh isteri? Dia duduk rumah saja. Sebab kenapa? Sebab dia duduk rumah, walaupun dia tak keluar bersatu dengan, yakni bersama orang-orang yang hadir majlis ilmu, dia dapat pahala sudah sebab dia dah niat. Kenapa tak? Macam mana dapat pahala dia tak datang? Sebab ada larangan daripada suami. Macam tu juga. Jadi pendorong tu apa? Kalau kita pendorong nak pahala daripada Allah, kita boleh, ya memang boleh buat sebetulnya. Tapi kita lemah kalau tak ada orang. Dan kita kalau tak ada orang ni lemah, susah nak buat. Maknanya apa? Ya kurang di sana. Nak harapan pahala itu kurang. Lebih harapan kepada manusia. Oleh itu Imam Haddad ketika ada orang nak bina masjid, ada orang nak bina masjid, tunjukkan kepada Imam Haddad, wahai Imam, saya ni ada duit. Saya nak bina masjid di tempat di kampung ni. Dikatakan. Akhirnya Imam Haddad mengatakan, awak bina masjid kerana Allah. Ya, saya kerana Allah. Ingin pahala daripada Allah. Baik, saya ingin pahala daripada Allah. Baik. Buat sini duit tu. Saya akan binakan masjid di tempat lain. Sebab kampung yang awak tu tengok tu, kampung tu dah ada masjid. Jadi saya akan ambil duit ni, Imam Haddad tapi kan, kalau orang lain diambil duitnya, ya sudah lari dengan duitnya. Tapi Imam Haddad katakan, saya akan ambil duit awak, saya bina masjid di satu kampung yang awak tak tahu. Tapi pahala awak pasti dapat. Kata orang tu, tak boleh Imam, saya kena tulis nama di masjid tu. Wah, ini susah. Kalau macam tu, awak ambil ni, baik awak jangan bina masjid, awak jangan bina masjid, ikhlaskan dulu niatnya. Sama dengan orang yang pergi umrah. Sebab Imam Haddad memang nak pergi umrah sunnah. Kata Imam Haddad, awak nak dapat pahala kan? Buat sini pergi umrah, cancel umrahnya, duit bagi sini. Ada orang, yakni pahala ni saya akan bagikan kepada orang yang pahalanya lebih daripada umrah, bahkan lebih daripada haji. Orang yang kebuluran, kelaparan di Yaman. Kata orang tu, tak boleh nanti jiran tak nampak pula aku. Waduh, ini kalau macam tu dah ini ambil, ini tak perlu haji dan umrah. Kadang kita meninggalkan ibadah yang afdal untuk ibadah yang kadang tak ada pahala atau sedikit pahalanya. Tak mampu kadang kita. Memang ibadah tu kalau nampak orang kita memang semangat. Kalau tak nampak orang kita tak semangat. Itu mau tak mau memang kita kuranglah mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Susah memang kena, tapi kena latih. Seperti baby yang terus bagi makan nasi memang tersedak dia. Kita ni masih baby walaupun dah umur 50. Bab-bab 60 Jadi masih belajar kan, sikit-sikit memang. Sama dengan tak semua kebaikan ni, Rasulullah tak suruh kita terus tinggalkan macam tak suruh terus macam susah nantinya. Seperti orang yang tak biasa solat tahajud. Kan ulama-ulama Nabi 3 jam, 4 jam sebelum subuh dah bangun sampai dekat-dekat subuh. Itu kita tak boleh buat macam tu terus. Tapi kita kena sedikit, 5 minit sebelum subuh bangun solat. Dah biasa nanti tambah lagi 10 minit sebelum subuh. Sedikit-sedikit. Sama dengan orang yang terlampau suka makan. Jadi bila makan dia bukan riak nak makan, tapi memang dia makan terlampau banyak, 3 pinggan di bantainya. Ya. Macam mana nak kurang, kan bahaya juga kan orang terlalu sering kenyang kan bahaya kat hati kan, keras hatinya, tak ada rahmat kepada orang lain. Macam mana nak kurangi? Ya kurangkan makan sikit-sikit, bukan terus bagi setengah pinggan, mati orang ni nanti. Tak hidup, tak jalan orang ni nanti. Tapi dikurangi. Ya, dikurang, contohnya 3 cawan masaknya, 2 cawan setengah. Sedikit-sedikit. Biasa tak? Oh biasa, kurang 2 cawan lagi. Lama-lama dia makan sikit. Ibadah pun macam tu juga. Ibadah, solat duha, solat duha ni 8. Jangan terus ambil 8. Nanti penyesalan pula lepas duha. Penat lah, menyesal aku solat duha. Solat 2 dulu. 2, dah tenang, tambah lagi 2. Jadi 4. Maknanya apa? Maknanya kita sentiasa berusaha menjadi
sempurna. Yakni menuju kesempurnaan. Ini adab, ini perjalanan maksudnya mendekat kepada Allah SWT. Bukan kita melangkah seperti naik tangga lah paling senang. Naik tangga ada berapa tingkat kan. Darjat Allah kan sangat tinggi. Tapi kita tak boleh. Tangga ya satu-satu kita kalau nak selamat. Sedikit, sampailah tingkat 1, sampai tingkat 2. Tapi kalau kita tiga tangga lah, terguling kita bawah lagi, tak buat apa-apa nantinya. Sama ada orang yang terus nak ikut Nabi, boleh solat tahajud 4 jam sebelum subuh. Sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari, terus cuti setahun sudah. Tak solat tahajud langsung sebab penat, trauma dengan dia. Sebab kenapa? Lepas tahajud tu pening kepala. Darah kurang darah dia. Makan tak lalu, kan? Masuk hospital sebab kurang tidur. Kan? Akhirnya apa yang dibuat? Setahun tak tahajud. Lalu ambil sedikit. Tapi jangan berhenti untuk menaikkan level ibadah kita. Untuk riak ni sama juga. Jangan dibela lah, nambah penyakit buat apa kan. Jadi diobati, diusahakan untuk menjadi ikhlas insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan untuk semalam tu yang mengenai bidadari tu, bidadari atau ini belum saya sempat cari lagi. Sebab semalam ngajar, malam pun ada tak sempat nak banyak kita. Ada soalan Puan Zainab? Ustaz, daripada kita husnuzon lebih baik kita berterus terang. Itu lebih baik Ustaz. Walaupun ucapannya menyakitkan hati kita. Maksudnya? Menyakitkan hati orang tu dan kita pun terasa. Daripada kita husnuzon lebih baik kita berterus terang and then kita luahkan. Kita luahkan perasaan. Bukan perasaan, fakta whatever lah Ustaz, kita cakap terus terang. Daripada kita Baik. Baik, ini sebetulnya lebih umum ya, banyak masalah. Contohnya ada orang yang kita tak sesuai dengan sikap dia. Macam tu. Tak sesuai dengan sikap dia. Sekarang ni ukurannya, ukuran sesuai tak sesuai tu jangan dikira dengan perasaan kita. Saya tak sukalah orang ni, tapi dia istilahnya sesuai dengan syariat. Ya ada kalanya umum ya, termasuk terlalu luas. Kalau saya jawab terus nanti boleh disalah gunakan dalam yang bab lain pula. Sebab ada kalanya kita boleh terang-terangan bagi nasihat atau tegur. Boleh tegur. Terang-terangan depan orang. Contohnya kepada siapa? Kepada orang yang memang pelajar dia semua atau anak-anak dia semua. Itu boleh terang-terangan. Tapi kalau macam ramai seperti ini, ya tak boleh. Kalau kita nak bagi nasihat, ya boleh terang-terangan boleh, tapi jangan di halayak ramai. Cakap tu satu-satu di ini. Tapi jangan memaksakan perkataan kita atau nasihat kita. Sebab tak semua orang boleh terima nasihat kita. Kadang kita bukan semua orang, anak kita pun tak dengar nasihat kita. Anak kita pun tak boleh dengar. Maknanya apa? Maknanya ya sudah usaha kita. Wah, awak buat ni tak boleh sebetulnya. Ni haram. Awak jangan buat lagi. Contohnya seperti itulah. Jangan depan orang. Jangan depan. Ente ni tak ada adab lah. Apalah kau ni semua. Jangan macam tu depan orang. Malu nantinya. Itu kata Imam Syafi'i. Itu bukan bagi nasihat. Tapi mengaibkan orang. Mengaibkan orang dosa. Mengaibkan orang dosa. Kalau kita yang disakiti. Nak balas tu boleh. Tapi afdalnya. Al-afu tadi. Memaafkan. Jadi seperti itu. Kalau memang nak bagi nasihat. Boleh terang-terangan. Tapi masa dan tempatnya dicarikan yang sesuai. Contohnya kalau tempat tu memang anak dia semua. Di bawah kekuasaan dia. Contohnya staff dia contohnya. Ya boleh dia terang-terangan. Supaya tidak diikuti oleh staff yang lain atau anak-anak yang lain. Uzlah atau khulwah ya, menyendiri. Yakni menjauhkan diri daripada halayak ramai. Uzlah ini tak semua orang afdal uzlah. Uzlah ini bukan umum untuk orang lain.
Kalau orang tu ada ilmu, ya, ada manfaat yang boleh diberikan kepada orang lain, bukan zakat ilmu sebetulnya. Ya, ada manfaat yang boleh diberikan kepada orang lain, ya, maka dia lebih baik berkumpul dengan orang lain. Tapi kalau dia tak ada manfaat, dia akan memberi bahaya ke orang lain dan juga dapat dosa daripada orang lain, ini afdal uzlah. Afdal uzlah menyendiri. Tapi kalau kita menyendiri seorang diri, nak solat jamaah dengan siapa kita? Ya kan kita tak dapat solat jamaah, nak Jumat pun susah macam tu. Tapi kita tak mesti kat hutan kan, tak mesti di hutan, di rumah. Kalau oleh memang afdal di akhir zaman ni banyak uzlah. Maksudnya uzlah tu ambil keluar seperlunya. Jadi kalau keluar tak ada perlu, tak ada hajat, jangan keluar, duduk rumah saja. Sebab akan terkena fitnah nantinya. Terkena fitnah ini bukan fitnah orang, fitnah dosa. Terfitnah dosa. Laki-laki asyik-asyik keluar je, duduk lepak kedai je. Ya sudah, tengok pemandangan nanti. Pemandangan orang buka aurat, pemandangan orang apa, borak. Kawan dia pun duduk dengan dia mengumpat, fitnah. Baik duduk di rumah saja sudah. Janji di rumah tak buka TV yang merepek ya. Buka phone yang merepek ya dosa juga gitu. Sebab kenapa fitnah tu banyak di akhir zaman kan, fitnah ini seperti banjir bandang. Jangan buka tingkap saja dah terkena fitnah nanti. Buka tingkap ni setakat kiasan saja. Kita buka TV kan, tengok berita, ya Allah orang ni buat ini, akhirnya kan kena fitnah. Yang gosip-gosip kan ada kan, makcik bawang. Membawang, bukan makcik bawang pakcik makcik pula membawang ni kan. TV kan ada program membawang ni. Itu kena fitnah kita. Orang ni membawang, kita suka, ridha. Dia dapat dosa bawang juga. Bau kita bau bawang. Bawang tak apa, boleh mandi. Ini dosa ni. Dosa sesama manusia. Buka tingkap saja kena fitnah sudah. Kena dosa. Lebih-lebih nanti kalau dah membawang, awak tengok tak tadi ada berita pukul 9 tadi contohnya. Borak dengan kamu. Oh ya memang kurang ajar lah dia. Ini wah ini jadilah masakan ni. Bawang goreng jadinya. Dah membawang digoreng, dia bagi perencah. Memang kau dia punya dosa. Bukan rasanya tapi dosanya. Habis, itu termasuk scammer juga. Ada temu janji didahulukan. Dah berjanji dengan A. Tiba-tiba kita dengar dengan B, ada ini pun penting, yang B ni pun penting sebab kita ada tetamu Habib lah kan, datang ke rumah B. So kita nak pergi. Ini hari Sabtu lah ni. Esok lah ni Boleh apa Abdul Ustaz menemui yang pertama tadi ke atau pergi yang kepada yang kedua ni Ustaz? Macam ni, tengok kita diperlukan yang mana satu. Padanya kan Ustaz yang Kalau kita ni lebih diperlukan kat mana? kita bukan dia perlu Ustaz, cuma meramaikan, berdoa. Itu okey. Kalau macam tu yang kalau sama-sama, contohnya kita diperlukan sebab awak ni bagian masak contohnya, bagian mengatur makanan contohnya, bagian terima tamu diperlukan, atau bagian yang beri panduan, arahan, itu kita diperlukan, itu dahulukan. Sebab kita lebih bermanfaat di tempat tersebut. Kalau setakat kita duduk nak makan saja, ya, nak lepak saja, dahulukan yang tadi. Kita diperlukan lebih lebih diperlukan di mana maksudnya? Bukan saya terus terang cakap, bukanlah melepak, tapi niat mulanya semayang hajat. Ayat berdoa juga, lepas semayang hajat. Jadi itulah satu babnya kan. Pada yang ni ulama. Tak, solat hajat ni imam ke? Tak. Oh bukan, makmum je lah. Nanti solat hajat lain nanti. Boleh ada kat tempat lain. Kalau solat hajat kita imamnya, kalau kita tak datang kan tak jadi solat hajat orang-orang ni. Kita afdal datang lah sebab manfaat di sana. Kalau maknanya lebih utama saya kena pergi yang B ni lah saya. Pergi yang B, cakap baik-baik dengan yang A tadi. Bagi tahu ini saya pun dah rapat dengan ni atau buat ayat yang sesuai macam tu. Yang tak menipu kan. Yalah, perkataan betul. Jadi lebih afdal kita pergi. Janji tak menipu lah. Tapi memang afdal yang pergi yang kuliah yang
afdolnya itu yang mana lebih manfaat kepada kita, atau afdolnya kita bagi manfaat lebih banyak beri manfaat yang mana satu. Seperti tadi. Kalau yang afdol dua-dua. Kalau boleh lah. Pergi esok ya. Agak lambat sikit lepas kuliah ni. Baik, baik ada. Boleh ada soalan ni? Boleh tak tidur lah saya nak memikir apa nak bagi. Ya, Datin. Majlis apa yang kedua? Majlis ilmu atau kematian? Baik, kematian ini kalau memang dia keluarga, hak keluarga bila mati ikut kita perlu hadir, atau jiran. Oh, tak tahulah, bukan jiran lah. Sebab termasuk hak jiran adalah bila ada musibah atau ada jiran mati, kita kena hadir. Majlis ilmu pun bukan secara ialah nak pilih pergi jenazah ke atau majlis ilmu macam tu kan, pilihan dia. Kiranya kalau majlis ilmu ini termasuk ilmu yang fardu, yang kita wajib tahunya, ya majlis ilmu lebih afdal. Dan sebab kematian sendiri bukan kita yang memandikan, bukan kita yang menyolati. Itu ceritanya lebih kurang sama sebetulnya. Jadi, tapi kalau sekiranya majlis ilmu itu sunnah, majlis ilmu yang sunnah, dan ini fardu kifayah, ya kita ambil yang fardu kifayah. Ialah bab fikah, maksudnya yang kita tak faham lah, bab ibadah kita, itu wajib. Majlis ilmu lebih didahulukan. Majlis ilmu yang didahulukan. Nanti tengok ini ya, tengok keadaan kita sendiri kan. Majlis ilmu ni tak boleh ditanyakan nanti ke atau macam-macam. Contoh kita ada adik-beradik meninggal. Atau jiran kita sebelah-belah rumah ni meninggal. Ya, jangan kita majlis ilmu pula, ini jiran lebih hak juga ini mengamalkan ilmunya. Tapi kalau orang tak tahu, contoh di Kota Damansara di masjid tu saya pun tak tahu kan. Kadang orang jauh meninggal sana. Tapi saya kalau tak hadir ya orang tak mengaji jadinya. Sebab saya mengajar, jadi saya kena hadir mengajar juga. Jadi tengok mana yang lebih manfaat lah. Lebih manfaat. Yang kafir sama, hak jiran pun sama. Hadir juga. Hak jiran ni hak dia kan ada 1, ada 2, 3 ya. Kalau kafir ni sama je. Hak jiran semuanya Islam kafir sama. Bedanya jangan doakan ampuni dia lah kalau orang kafir kan. Tak ada nak ampuni orang kafir ni sudah. Dia datang saja. Bagi makan, kalau lalu nak makan, ni makan, tak makan pun tak apa. Makan kacang. Ada sebab kalau tak biasa dengan member kafir ni, susah nak makan di tempat dia. Ketakut gitu. Solat jenazah tanpa ada wudu. Jenazah. Baik. Kalau nak menghormati itu doakan saja jenazah tu. Tak perlu solat. Sebab memang mungkin itu diartikan ya dalam kitab tu solat doa. Solat memang lugatan, arti bahasanya doa. Jadi kalau orang mendoakan jenazah tak perlu wudu. Tapi muktamadnya yang solat Allahu Akbar ni, takbir ni kena ada wudu. Solat bukan zakat solat, sujud syukur saja kena ada wudu. Mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kan? Kita sujud syukur ni sebab contohnya alhamdulillah anak dah dapat dapat title kan, dah habis belajar contohnya, kita bersyukur kena wuduk dulu sebelum sujud syukur. Tapi kalau setakat bersyukur alhamdulillah ya tak perlu wuduk.
Sujud syukur pun perlu wudu. Contohnya kita risau, saya sakit ni nampak kronik, takut sangat. Cek kat doktor, dah hilang penyakitnya. Alhamdulillah kan, lega. Sujud syukur. Sunnah sujud syukur. Tapi jangan lupa, sujud menghadap kiblat seperti solat hukumnya. Menghadap kiblat, tutup aurat, ada wudu. Terus sujud lepas tu salam. Sujud saja tak perlu solat. Bukan seperti solat, tapi sujud tu syaratnya seperti solat. Itu mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hukumnya itu sebetulnya sunnah ya. Sunnah. Tapi kalau jiran ni, itu maknanya kita tak menunaikan hak jiran lah. Kalau itu masuk jiran kita, maksudnya jiran tu siapa? Jiran tu 40 rumah daripada rumah kita, segala segi, segala penjuru, dari segala penjuru. Jadi depan, belakang, atas, bawah kan, kalau duduk di kondo ke? Bawah. Bawah mana? Bawah kondo kan. Bukan bawah tanah ya. Kan kondo ada yang 20 tingkat kan. Kita duduk ada yang 20 bahkan ada yang lebih. Jadi semua atas bawah 40 tu jiran kita sebetulnya. Okey, yang paling utama itu pernah ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Nabi. Saya ni ada makanan tapi terhad untuk satu orang saja. Nak bagi siapa ni? Nak bagi jiran yang mana satu maksudnya. Bagi kepada jiran yang paling dekat pintu rumahnya kepada pintu rumahmu. Ya, dia tak mesti juga ya. Depan atau kita pun tak boleh pastikan juga kan. Rumahnya, kalau rumah teres ya tepi kot. Ni macam ni ya rumah ni kan. Tapi ini semi-D ya. Jadi kalau rumah teres kan tengok jarak dia lah. Apa dia? Jadi yang afdal apa nama? Datin, yang paling afdal yang paling dekat pintunya. Bukan yang kita menghadap rumahnya. Bukan yang kita menghadap rumahnya, tapi pintunya. Itu kalau pintu. Kalau iyalah, kalau pintu sebelah kita kena ini sikit kan. Kalau depan kita straight je macam tu. Tak, yang paling dekat pintu ni tak kisahlah dia nak ukuran dia antara pintu kita dan. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Dalam Riyadhus Shalihin boleh ditengok nanti. Jiran. Tapi kalau ada banyak, ya bagi semua lah. Ya sekiranya ini ya kesusahan, kalau tak tahu tak dosa. Ini malaikat ke? Maksudnya tahu tu tak mesti tanya ya. Mungkin ada berita, kabar. Saya dengar kabar jiran awak ni ini tengah kesulitan, kebuluran contohnya. Ya kita pastikan nantinya. Tapi kalau kita nak tanya hal orang, dengar awak kelaparan ni, malu nanti dia. Ya tak mungkin lah kita tanya macam tu kan. Nanti cakap dengan malaikat. Malaikat saya tak tahulah malaikat ni. Ustaz, tadi Ustaz sebut, saya tak cari lagi, Ustaz sebut bidadari. Soalan saya bukan masa bidadari. Haram ke masa dunia akhirat bersedia syurga, saya nak peluk Nabi Muhammad, saya kata soalan saya kan. Itu soalan saya bukan bidadari Ustaz. Tahu. Ya.
Iyalah peluk-peluk ini, peluk Nabi. Ya. Kalau di dunia kan, tapi tak ada orang yang bersalam dengan Nabi apa nama dengan tangan nih tertutup je lah. Tapi ada yang dia tarikkan tangan kan, pun buat tarik dia pun diam je kan. Tapi dengan ini ya dengan lapik. Dengan lapik tak ada yang lapik. Memang guru-guru kita di Hadramut pun salam juga dengan perempuan, tapi dilapik sapu tangan tu, serban, sol macam ni. Nak salam, ente orang nak salam baik, macam ni. Akhirnya salam, salam lah. Jadi tak. Tapi kalau ada kalau bersyahwat apa semua haram hukumnya, walaupun berlapik. Elok tak ayat sudah. Berkat tu bukan dengan salam saja. Kan? Berkat tu bukan dengan salam saja. Yang penting patuh, ikut nasihat, ikut arahan itu dapat berkat lebih banyak daripada orang ngasih salam je. Salam tapi tak ikut. Iyalah untuk perempuan jangan, maksudnya untuk dengan lelaki lah. Elok tak ya? Salam untuk mengelak daripada. Tadi ada yang Ustaz sebutkan orang-orang besar lah, imam-imam ke, dia kata saya puasa tapi balik rumah makan. Tapi boleh juga Ustaz, dia bukan menipu niat isyarat macam orang nak puasa lah, di rumah tak boleh dia makan. Menipu tu nama dia. Menipu. Saya tak riak cakap macam tu. Saya nak menipu je. Dia tak cakap, dia nak menyebut supaya orang biasa kan berpuasa lah. Berpuasa. Isnin dengan Khamis kan, puasa. Dia puasa. Tapi balik rumah dia makan sebab Ya. salah ke Ustaz? Ya tengok memang kalau memang betul ya. Kalau memang betul tujuannya macam tu, tak ada supaya orang tahu saya puasa. Ya tak boleh juga kan, menipu juga. Macam mana kita nak benarkan menipu ni? Menipu, ya sebahagian memang boleh menipu untuk mendamaikan. Tapi benda ni tak boleh, bab ni tak boleh. Setakat ni. Ya itu belajar ilmu fikah namanya. Saya pun boleh cakap sekarang saya puasa sebab saya tak makan kan. Puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak menahan diri. Menahan diri daripada makan atau minum. Itu puasa sebut. Tapi secara lugawi. Tapi ialah tanya hatilah. Saya cakap dengan lugawi kan tak dosa, tak menipu. Masalahnya awak nak dipuji. Itu yang bahaya tu. Yang nak dapat perhatian orang. Ini Masya Allah rajin ini. Itu yang bahaya. Itu tauriah kan. Tauriah kan senang. Dah makan? Dah makan? Sudah, padahal dia belum makan. Makan semalam lah, sudah. Malam tadi sudah. Tapi tadi ni belum makan. Kan boleh kan, tak menipu kan. Maksudnya kan tak menipu, tauriah ni. Tapi kenapa awak cakap tak makan ni? Sebab saya tak nak susahkan tuan rumah. Dia dalam kesulitan. Ni elok macam tu, tauriah ni lagi elok. Datang kat rumah orang ni, kita nak tanya keadaan dia. Nak susahkan masak pula. Cakap saya dah makan, tak apa, tak payah susah-susah. Itu eloklah tak nak susahkan. Tauriah. Tauriah. Tauriah ni melafazkan kalimat dengan dengan maksud kalimat lain. Bukan hakikat pada kalimat. Seperti Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i pun tauriah juga kan. Ketika mazhab-mazhab lain ditanya Al-Quran, katakan Al-Quran, kan Mu'tazilah di zamannya. Katakan Al-Quran ini makhluk. Katakan Al-Quran, Zabur, Injil itu makhluk. Akhirnya Imam Hanifah tak nak cakap, tak nak buat benda ni. Imam Malik di penjara semua. Masuk penjara. Imam Hanifah pun sampai kalau tak silap meninggal di penjara. Ya ni di penjara kan. Ulama-ulama ramai yang di penjara. Imam Syafi'i baru diperintah, wahai Muhammad bin Idris al-Syafi'i kan, Muhammad bin Idris, katakan Al-Quran ni, Zabur, Taurat kan semua kalamullah kan, firman Allah SWT. Akhirnya apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i macam ni. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, ini semua makhluk Allah.
Ini semua apa? Tangan dia lah makhluk Allah, bukan yang di ini tauriah nama dia. Jadi yang ditunjuk ini makhluk Allah Subhanahu. Ini makhluk semuanya ni. Ya 1 2 3 kan semua maknanya. 1 3 4 5 ni. Ini kan makhluk. Tapi dalam hatinya Imam Syafi'i beriktikad Al-Quran kalamullah qadim, bukan makhluk Allah. Nah, itu tauriah nama dia. Jadi katakan ini tuh. Orang fahamnya kan yang disebut tadi. Padahal yang diinginkan, dimaksud adalah yang ditunjuk. Nah, itu tauriah seperti itu. Makan, dah makan. Saya pagi tadi, contoh ya, saya dah makan, sudah. Dan bila makan Ustaz? Malam tadi sebetulnya. Kalau ditanya malam tadi saya makan nasi misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa khilata ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agir rabbir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akramu man satar. Wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Ada salah silap, ada terkasar kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.